sebahagian daripada perkara yang berkait dengan hubungan dalam kita bermuamalat, dalam kita berhubungan. Okey, dalam Islam ni Ustaz nak ulang balik, dalam Islam ni kita ada dipanggil akidah, iaitu kepercayaan yang merangkumi perkara-perkara samiyat, ghaibiyat, melibatkan keimanan kepada Allah, keimanan kepada para nabi dan rasul. Dan yang kedua dipanggil bab syariah. Dan dalam syariah ni dia ada macam-macam syariah, mana bukan macam-macam syariah, maksudnya dalam bab syariah undang-undang perhubungan. Contohnya ada syariah ni dalam istilah kita ini fiqh ibadat. Syariah lah tu, mana berkaitan dengan macam mana kita beribadat. Ada fiqh munakahat. Fiqh munakahat ni macam mana kita nikah kahwin. Jangan main ikut je. Kita orang Islam tapi ikut kahwin suka hati je, tak boleh. Dalam Islam juga, dalam syariah ni ada fiqh jinayat. Fiqh berkaitan dengan jenayah dalam Islam. Contohnya berkaitan dengan takzir, berkaitan dengan qisas, berkaitan dengan hudud, kan? Hudud, takzir, qisas. Hudud, qisas, takzir. Dan juga ada fiqh dakwah, mana melibatkan muamalat kan, dalam macam mana kita berurusan untuk menyampaikan kepahaman tentang dakwah. Fiqh daulah, kepahaman tentang negara. Fiqh muasarah, mana berkaitan dengan isu-isu semasa. Fiqh muamalat juga dalam perniagaan, macam mana, semua perkara-perkara itulah. Ini kita kata bab muamalat, dan muamalat ni melibatkan manusia lah. Muamalat ni dibolehkan selagi tidak ada dalil mengharamkan. Maknanya ada tak dalil yang mengharamkan, maka kita boleh untuk meneruskan muamalat sebagaimana yang telah dibenarkan di dalam Islam. Dan seterusnya kita ada akhlak. Akhlak ni dipanggil tasawuf, maknanya dalaman yang kita dah belajar minggu lepas. Bagaimana pembentukan akhlak kita ni sepatutnya kita dalam pada kita sentiasa beribadat pada Allah, hubungan sama manusia, ada akhlak, hubungan yang mengikat ibadat tadi kepada Allah, hubungan dengan manusia itu panggil akhlak, iaitulah melibatkan hati dan perasaan kita. Macam mana perasaan hati kita agar tidak tergelincir. Jadi muamalat ni dia sangat luas perbahasannya, termasuklah dalam perkara-perkara yang melibatkan perkara-perkara dasar. Right, kita tengok sikit apakah yang dipanggil dengan muamalat ni, apa benda? Apa benda muamalat? Okay, kalau kita tengok Islam bermaksud penyerahan, keselamatan, kesejahteraan. Bila seorang Muslim menyerah dan mengabdikan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, beliau akan memperoleh keselamatan, kesejahteraan dan ketenangan. Bukan saja untuk dirinya sendiri, malah hubungan sama manusia dan sesama alam semesta secara keseluruhan. Dicapai kerana Islam adalah agama kebenaran yang telah dijanjikan oleh Allah dengan limpahan nikmat. Islam telah meletakkan garis panduan dan tata cara dalam semua aktiviti ekonomi yang dijalankan. Hasil daripada panduan dan tata cara tersebut akan memberi kesan ke atas kesejahteraan manusia tanpa adanya penipuan, dilakukan dengan cara yang adil, dilakukan untuk pembersihan tazkiyatun mal, makna pembersihan harta, dalam bentuk berzakat, dalam bentuk bersedekah, dalam bentuk wakaf. Bahkan aktiviti jual beli dilakukan akan mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Jadi maksudnya kita akan ada hubungan dalam nak mencari harta ini, kena ada pembersihan. Mana kena bersihkan dengan cara zakat, wakaf, infak, sedekah dan sebagainya. Kalau kita tengok pengertian ekonomi dalam konvensional punya ta'rifan, contoh Adam Smith, ilmu ekonomi konvensional telah melalui pelbagai perubahan dan perkembangan secara umum.
Ahli ekonomi konvensional mendefinisikan ekonomi sebagai sains kekurangan seperti ungkapan definisi ekonomi yang diberikan oleh Smussen dan juga Nordhaus 1985. Dia kata apa? Ilmu ekonomi konvensional dianggap sebagai suatu kajian sains sosial di mana ianya mengkaji mengenai gelagat ekonomi manusia dengan menggunakan kaedah saintifik. Dalam erti kata lain, fokus pengkajian ilmu ekonomi konvensional adalah manusia itu sendiri, dan manusia berkenaan pula merujuk kepada individu ekonomi di mana tindakan maupun keputusan yang dilakukan oleh mereka adalah berasaskan prinsip kerasionalan. Jadi sebenarnya kalau ikutkan ekonomi konvensional ni, mereka kaji hanya gelagat manusia. Kan? Maknanya dia nak tengok manusia itu sendiri. Halal ke, haram ke, gharar ke, tidak pasti ke, apa ke, dia tak kisah. Yang penting manusia itu sendiri macam mana. Yang penting logik. Ini pandangan ekonomi itu lahir ekonomi kapitalisme. Capital. Contohlah. Maknanya pandangan barat di lain. Yang penting dalam pada mereka ada untung, mereka sanggup buat. Mereka sanggup bunuh binatang. Contohnya ayam di pasaran banyak sangat menyebabkan harga ayam jatuh. Kan tak stabil. Maka diarahkan untuk membunuh ayam-ayam, anak-anak ayam yang berada di reban ayam tu ni dibunuh. Dalam Islam tak dibunuh. Bunuh supaya apabila ayam kurang, harga naik balik. Contoh kan. Jadi sistem ni yang penting logik. Mereka fikir logik semata-mata. Kalau kita tengok case and fair contohnya. Prinsip kerasionalan pura merujuk pada cara bagaimana individu ekonomi melakukan pilihan untuk mencapai matlamat yang mereka tetapkan, iaitu memaksimalkan kepuasan. Matlamat mereka nak berapa? Untung tahun ni 1 juta. Tahun depan kita nak 2 juta. Kalau contohnya dia untung 50 juta, tapi sebabkan COVID, jadi 1 juta je untung. Dia kata tu tak untung. Jadi mereka kata kami rugi. Padahal dia untung lah. Walaupun 1 juta banyak apa. Tapi dia anggap dia nak memaksimalkan kepuasan. Kepuasan lah. Dan menurut mereka, individu yang rasional adalah individu yang membuat pilihan secara konsisten sekaligus memilih alternatif yang terbaik untuk memenuhi matlamat yang ingin dicapai. Tetapi dalam membuat keputusan, individu ekonomi konvensional dianggap bebas nilai, di mana pilihan yang dilakukan adalah semata-mata didorong oleh pertimbangan akal untuk mencapai kejayaan ekonomi. Dan kejayaan ekonomi pula dibataskan pengertiannya kepada membuat wang daripada manusia. Jadi kalau kita nak tengok orang tu berjaya ke tidak, tengok berapa banyak duit yang dia ada, berapa banyak duit yang dia dapat. Inilah pada pandangan mereka. Dia tak kisah contohnya kita kata tadi menzalimi ke, ada unsur apa ke, dia tak kisah. Yang penting kau dapat duit berapa banyak, kau buat macam mana duit. Sedangkan kalau kita tengok pengertian dan konsep ekonomi Islam, contohnya Muhammad Akram Khan, iaitu pengkajian ke atas pencapaian al-falah. Al-falah kejayaan manusia. Melalui penguasaan sumber bumi di atas dasar kerjasama dan penyertaan. Maknanya mereka mengkaji kejayaan tadi berdasarkan sumber di bumi. Sebab kita nak dapat duit, maknanya kita ada usaha, ada sumber, ada modal, ada kapital. Nak dapat hasil tu tadi, kita telah berjasa kepada tanah contoh kan. Jadi atas dasar kerjasama dan penyertaan. Jadi terlibat. Dalam empirik dan juga berteori akan menganalisa keperluan manusia dan masyarakat dalam pancaran panduan sinar nilai-nilai Islam. Jadi Masadul Alam kata apa? Kalau kau nak berniaga dalam bab muamalat ni, mesti kau berteraskan kepada apa yang Islam kata. Maknanya keperluan manusia dan masyarakat, tapi dalam ukuran mesti daripada nilai-nilai yang terdapat dalam Islam. Contoh orang nak
yang terbaru isu Ratu Cantik ni, mereka katanya nak mempengangkat martabat wanita, tapi bertentangan dengan fatwa kan. Sebab Ratu Cantik itu maksudnya tak sesuai lah contoh kan. Tapi bagi mereka yang konvensional, mereka menganggap ini tak ada masalah, yang penting duit masuk, kan. Tapi dalam Islam ni tidak begitu. Tengok Islam kata apa. Islam kata haram, haram lah. Jadi jangan kita masalah kenapa lah Islam kata halal, rugilah kita seluruh dunia masuk ni buat penyertaan, kita kaya mendapatkan ekonomi. Islam tidak tengok itu. Islam tengok kepada adakah dibenarkan oleh Islam ataupun tidak, walaupun menguntungkan ekonomi. Hailani Mujtahir dia kata apa? Ekonomi Islam adalah suatu ilmu sains kemasyarakatan yang mengkaji tingkah laku manusia dalam soal mengguna dan mengurus sumber alam untuk kepentingan diri, juga kepentingan masyarakat bagi mendapat keredaan Allah. Jadi sebenarnya Profesor Halim Mujtahir ni dia menjelaskan untuk kita nak dapat keredaan Allah, kita buat bisnes, kita niaga, kita buat apa muamalat, kita buat perjanjian ke apa ke, apa saja kita buat, semuanya untuk mendapat redha Allah. Cuma persoalannya kadang-kadang nak dapat redha Allah, ujiannya begitu besar, cabarannya begitu besar, melalui fitnah, onak dan duri, tribulasi sebagainya lah. Dalam niaga macam tu lah, ada orang pijak, ada orang fitnah, ada orang caci, kena pula founder ada bisnes sendiri sebagainya. Orang tulis sikit je fitnah, kata ini adalah barangan Yahudi, padahal kita yang buat. Contoh kan, dah lingkup terus. Maknanya nak dapat keredaan Allah dalam niaga, dalam urusan buat apa saja kerja-kerja, akan ada halangan dan ujian. Ini yang untuk memberi kekuatan kepada kita lah. Kita jadi urus sumber alam untuk kepentingan masyarakat. Kita buat apa saja. Kita cipta kereta terbang untuk kemaslahatan masyarakat Malaysia yang terpecah sebagainya kan. Jadi buatlah kerana untuk dapat keredaan Allah dan kepentingan awam, bukan kepentingan peribadi. Kepentingan peribadinya. Okay, kalau kita tengok sejarah dalam aspek perbankan, ataupun kita kata sistem halal hari ini, bank, kita tengok sekitar bank ini muncul beberapa perkembangan sehingga hari ini Malaysia semua bank telah Islamik. Dia ada window Islamik. Walaupun ASBC ke, ASBC, apa saja semua dah ada Islamic window. Maknanya dia dah ada Islamic window. Asalnya bank Islam saja. Tapi hari ini semua bank dah ada. Kalau orang tu tengok muka kita orang Islam, muka kita, nama kita orang Islam dan muka kita Islam, dia akan suggest untuk bank, Islamic bank, Islamic banking lah. Dan begitu ke takaful sebagainya kan. Dia akan suggestkan kepada kita untuk ambil yang Islam lah. Dia akan ambil cadangkan yang Islam. Macam tu contohnya. Okay, kalau kita tengok era 1963 sebelum tu, bank Islam pertama di Mesir telah ada. Dan Dubai Islamic Bank ditubuhkan pertama di GCC tu. Dan 1975 IDB Jeddah ditubuhkan untuk menggalakkan pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara umat Islam. Tahun 1983 contohnya, Iran memperkenalkan 100% perbankan Islam di Iran, dan Malaysia meluluskan Akta Perbankan Islam 1983 untuk membolehkan perubahan bank Islam di Malaysia. Mana bank Islam kat Malaysia ni 83 sama dengan umur Ustaz hari ni, Ustaz lahir 83. 84 Sudan melancarkan perbankan Islam. 85 Akademik Fiqh Islam Antarabangsa mengumumkan takaful sebagai jalan keluar daripada insurans konvensional. Jadi tahun 85 dah mula dah takaful menggantikan insurans ataupun takaful Islam lah. Hari ini istilah takaful Islam ataupun kita panggil takaful lah. Takaful dia menggantikan insurans konvensional. Tahun 1989 sistem perbankan Islam Sudan menjadi 100%. Sudan pula 100%. Terus tahun 91 AAOIFI ditubuhkan di Bahrain.
yang berperanan mencadangkan standard perkawanan dan syariah untuk rujukan institusi tahun 2002 ISP Kuala Lumpur ini Malaysia punya untuk menggalakkan kestabilan dengan pengeluaran standard. Dan tahun 2005 ISB mencadangkan standard kecukupan modal patuh Basel 2 untuk institusi kewangan Islam. Tahun 2007 jumlah aset perbankan Islam USD hampir 300 bilion dan tumbuh pada kadar 10 hingga 15% dalam tempoh setahun. Ni hebat. Mula tahun 63 tadi, tahun 2007 telah melonjak 300 bilion aset. Tahun 2010, 10 ke atas, Perhubungan International Islamic Liquidity Management, IIIM, Kuala Lumpur, dan International Islamic Financial Market, IIFM ni, di Bahrain ditubuhkan. Tahun 2016, aset kewangan Islam dijangka berkembang 5% dengan melebihi 1 trilion USD. Bayangkan, perkembangan begitu cepat daripada 2007, 2006, 10 tahun kemudiannya menjangkau 1 trilion USD. Ini kita kata perkembangan daripada aspek perbankan ataupun sejarah yang mana mengubah mercutanda yang selama ini umat Islam berada riba. Bila mereka tak ambil perbankan Islam, maka riba lah, riba. Pinjam duit, pinjamnya komersial dianggap riba. Kenapa riba pula? Sebab apabila bayar rumah, dipinjam rumah tu 200,000, bayar balik dekat 300,000. Maknanya dah berlaku situ unsur riba. Pinjam 200, bayar 300, 300,000 riba. Jadi berdosa lah. Tapi perbankan Islam dia ada akad dia tersendiri. Walaupun mungkin ada di kalangan anda semua beli 200,000 dalam perbankan Islam, bayar balik 300,000, tapi dia tak panggil pinjaman, dia dipanggil pembiayaan. Mana ada akad dia tu, pembiayaan, ada akad. Dan ada cara ni pula. Contohnya bank beli share dengan kita. Contoh Ustaz beli satu rumah ni berharga 200,000. Ustaz pun bagi bank, kata nak beli rumah lah. Okay, bank kata boleh, kita dipanggil musyarakah, berkongsi beli. Jadi apabila kongsi beli, Ustaz membayar 10% dengan dan ada saldo dia. Jadi rumah Ustaz yang Ustaz membeli bersama dengan bank. Contoh walaupun bayar balik 300,000, sebenarnya ada di situ adalah nilai bank sekali. Jadi share lah, share, musyarakah, mutanakis. Contoh Ustaz beli satu rumah, musyarakah mutanakis. Jadi bank bayar 10%, Ustaz bayar 10% kalau 100,000. Kalau 200,000 rumah tu, Ustaz bayar 10%, maknanya dekat 40,000 lah. Bank bayar 90%. Bayar 90% keseluruhan. Jadi bank tu, rumah Ustaz bersama bank. Maknanya sebab tu dicagarkan kepada bank. Cagar kepada bank sebab dia pemilikan yang banyak. Sebab tapi apabila Ustaz tengok balik, rumah ni naik harga lah. Memang pun sebab Ustaz pun bayar pada bank hampir harga ni. Dah adalah perkiraan dia. Nak terang pun maknanya perlu kepada akad-akad tertentu. Ada perkiraan dia. Itu contoh lah. Alright. Kalau kita tengok perjalanan perbankan Islam secara global, kita tengok tahun 1960-an, Gums, Egypt, lembaga tabung haji dah ada dah. Kat Malaysia dah wujud lembaga tabung haji. Ini membantu urusan umat Islam melaksanakan haji walaupun tak ada duit, tapi menabung. Perlu menabung sedikit sebanyak, telah memberi usaha untuk kita dapat menunaikan haji lah. Ni antara jasa mereka yang telah menubuhkan orang dulu lah, termasuklah almarhum Profesor Diraja Muhammad Aziz.
Dan seterusnya Nasir Social Bank, Egypt Islamic Development Bank, Jeddah, Dubai Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, Bahrain, Al-Amanah Islamic Bank, Philippines, ini 70-an. 80-an, Al-Barakah, Bank Islam Malaysia Berhad, Islamic Bank, Bangladesh, Qatar Islamic Bank, Dar Al-Mal Al-Islam Trust, AHZ Global Islamic Finance. Tahun 90-an Islamic Bank Brunei, Islamic Interbank Money Markets, AAOIFI Bahrain, Bank Muamalat Malaysia Berhad, tahun 90-an Dan 20-an International Islamic Financial Market Bahrain, Islamic Financial Service Board, INCEIF, Malaysia International Islamic Finance Center. Jadi semua ini berlaku sedikit sebanyak perkembangan dalam perbankan Islam secara global hari ini. Jadi hari ini kalau kita tengok dah tahun 20-an, 2020 ni, kat Malaysia semua bank dah ada window Islamik. Jadi mana semua bank telah berjaya diislamkan. Ada orang kata dengan pandangan sini, alah Islam je tapi tetap sama. Tak sama. Bila dia ada perbankan Islam, dia dikawal oleh panel syariah. Bila dikawal oleh panel syariah, mana mereka ini ada check and balance, ada dia punya KPI, ada dia punya etika, ada dia punya perkara-perkara yang mesti patuh syariah. Ni kena ikut lah. Kalau kata tak boleh, dari segi aspek akadnya, dari segi macam mana perjalanan A to Z, semua sekali. Semua sekali tu akan dipantau oleh syariah, panel syariah tadi. Okay. Kalau kita tengok perbandingan sistem ekonomi barat dengan sistem ekonomi Islam, kalau kita tengok contoh je barat, sistem kapitalis. Asas kapitalis ialah prinsip laissez-faire, mana kebebasan, tak ada panduan, bebas sebebas-bebasnya. Dalam aktiviti ekonomi yang membabitkan harta persendirian, kebebasan perdagangan, bebas untuk berniaga. Kau nak berniaga apa? Haram ke, halal ke, kau ikut je. Keuntungan sebagai galakan tunggal pertandingan. Jadi mereka macam mana boleh nak untung sebagainya, mereka akan buat. Dan diskriminasi antara hak pekerja dan majikan. Kadang-kadang berlaku diskriminasi. Sebab tu dalam kapitalis kadang-kadang mereka melariskan barang gunakan perempuan. Perempuan pula tak memakai tudung. Dengan pakaian-pakaian yang seksi dan sebagainya. Ini sistem kapitalis. Mereka matlamat menghalalkan cara. Islam tidak begitu. Yang kedua, kapitalis juga mengutamakan kebebasan memiliki harta persendirian secara bebas dan selain itu amalan riba merupakan dalam sistem ekonomi kapitalis. Jadi mereka masukkan unsur riba. Yang mana riba ni yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jadi dalam Islam dia tidak ada istilah riba tadi. Okay, bagaimana dalam Islam pula? Pandangan sistem ekonomi Islam, masyarakat melalui pemerintah mempunyai kuasa untuk menentukan cara harta kekayaan digunakan. Jadi kena tengok kau guna macam mana harta kau. Dan semua harta kekayaan adalah milik Allah, tetapi Allah SWT menjadikannya untuk faedah masyarakat. Pada dasarnya komputer kita, handphone kita, semua tu adalah milik Allah Ta'ala. Maka kita macam mana kita menjadikan handphone tadi bermanfaat kepada kita dan masyarakat Islam. Mengikut peraturan Islam, nikmat Allah Ta'ala yang dikurniakan untuk kebaikan masyarakat dan masyarakat mempunyai hak ke atasnya dan bukannya hak individu. Jadi kita kumpul harta, ada 2.5% harta masyarakat dengan kita. Maksudnya apa? Kita kena keluarkan zakat 2.5%. Ini dalam Islam. Jadi harta kita bukan harta kita mutlak, ada hak orang lain. Yang kedua dalam sistem ekonomi Islam, tiada amalan riba dalam perbankan Islam. Jadi ia diharamkan kerana bersifat zalim dan melibatkan eksploitasi. Dan fungsi asas harta benda dijadikan adalah dengan harapan orang yang mempunyai lebihan harta boleh membantu mereka yang memerlukan. Jadi kalau kita ada duit lebih, tujuan harta yang dicari tadi membantu mereka yang susah. Dan riba juga membawa ketidakseimbangan dengan pemindahan kekayaan daripada orang miskin kepada orang kaya. Ini bertentangan dengan kehendak Tuhan yang mahu
kesaksamaan pembahagian pendapatan dan kekayaan. Jadi salah lah apabila kita melakukan riba, orang kaya menindas orang miskin. Sedangkan sepatutnya kita bantu mereka. Tapi kita tambah lagi hutang mereka. Dia datang dengan Ustaz, pinjam duit RM2,000. Kita kata, kamu bayar RM2,020. Kan? Dia dah miskin, tak ada duit. Kita suruh dia bayar pula duit tadi. Duit tambahan pula. Bukan RM2,000, tambah pula lagi. Ini contoh. Jadi Islam tak mau dalam keadaan menindas orang lain. Okay, apakah ciri-ciri ekonomi Islam? Apakah ciri ekonomi Islam? Okay, ciri yang pertama kita cirikan ketakwaan kepada Allah. Jadi kita ni kena takut kepada Allah. Ada rasa khauf, takut kepada Allah dan rojak, mengharap kepada Allah. Yang mana ketakwaan ini kita berhati-hati dalam melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, tidak kita lakukan, dan syubhat. Jadi kita berhati-hatilah. Yang mana kita yakin bahawa semua harta ini adalah milik Allah. Kan? Milik Allah. Dalam lagu tu kan, mana milik kita. Ada lagu tu. Jadi tak ada milik kita. Semuanya adalah milik Allah Ta'ala. Maksudlah tangan kita, kepala kita, semuanya Allah Ta'ala punya. Yang kedua, menggunakan harta sebagai alat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sebenarnya ekonomi Islam ni tujuannya supaya kita ni hampir kepada Allah. Maksudnya hampir kepada Allah. Kita dapat harta, kita buat haji, kita hampir dengan Allah. Kita dapat harta, kita jaga solat berjemaah ke masjid, kita hampir kepada Allah. Kita dapat apa saja, kita bayar sedekah, wakaf, sebagainya, hampir kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kita melakukan ibadat tadi kepada Allah menggunakan harta yang kita ada. Pakai BMW, bawa pergi masjid. Jangan asyik pergi melancong je, pergi masjid kat Chai nak tercabut tayar. Maknanya gunakan harta tadi mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya kita bantu orang susah, sponsor orang-orang belajar. Yang ketiga, bahagian di dunia tidak boleh diabaikan dalam mendapat akhirat. Maknanya wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia. Maknanya ini menunjukkan gambaran pada kita ekonomi Islam. Kita dibenarkan meniaga, dibenarkan untuk cari harta. Tapi kena jaga dia punya cara-cara tadi itulah. Yang keempat, berlaku adil kepada sesama manusia. Maknanya dengan orang lain kita berlaku adil. Kalau kita tengok, kita buka gerai tepi jalan, ada kancil yang beli, kancil. Kita tahu dah durian tu harga dia RM30 sekilo. Kita jual dengan dia RM30 sekilo. Kita tengok datang Lamborghini Bugatti pula beli durian yang sama. Model yang sama, grade yang sama. Ini Bugatti ni, ini Lamborghini yang datang ni. Kita up sikit harga dalam RM200 sekilo. Itu tak jujur. Tak berlaku adil. Berlaku adil lah. Kat situlah duduk keberkatan. Dalam niaga berlaku adil. Kadang-kadang tak berlaku adil menyebabkan habis harta. Sebab apa? Sebab pilih kasih. Dan yang kelima, tidak melakukan sebarang kerosakan. Macam saya kata tadi, apabila dia ada harta, kan ada harta, tapi untuk naikkan harga kepada harta tersebut, maka dia pun matikan anak ayam. Dia pun buat macam-macam lah, bakar rumah. Sebab apa? Nak dapat insurans. Dia bakar rumah dia. Kan? Supaya dia dah membayar contohnya 20 tahun. Tapi dia punya insurans kemungkinan akan tamat tempoh dalam masa 2-3 tahun lagi. Dia pun bakar rumah dia. Dia buat strategi, kita tak tahulah dia upah mamat mana-mana sebagainya, terbakarlah rumah dia. Maka dapatlah cover insurans. Tak boleh lah. Engkau dah melakukan kerosakan. Tiba-tiba je engkau cuba pula nak dapat pempasan dan tak boleh. Banyaklah yang berlaku dalam dunia hari inilah. Alright. Apakah yang perlu kita tengok dalam nilai-nilai yang terdapat? Nilai syariah yang selari dengan
nilai-nilai konvensional ataupun nilai syariah hari ini dalam ekonomi Islam sama ataupun tally dengan situasi real situation tadi. Yang pertama, kita tengok nilai aktiviti sebenar. Aktiviti sebenar. Yang mana hubungan terus dengan ekonomi yang sama. Maknanya kalau dalam Islam pun, kalau dalam bab aktiviti sebenar sama. Kena jual barang. Maknanya tak ada istilah kita tak jual barang. Ekonomi ni kan. Apa lagi tak boleh kita menjual benda-benda yang diragui, tak pasti. Dia jual emas tapi jual kertas je. Rupanya dia jual sijil emas. Tak betul. Emas dia mesti jual emas. Dia tak boleh jual sijil kertas, tak boleh. Kepastian disokong dengan aktiviti dasar, terhindar daripada unsur ketidakpastian. Mesti dipasti. Saya jual ya burung yang tengah terbang tu yang kepada encik. Bapa ada jual RM50 seekor. Berapa ekor semua tu? Ada 5 ekor. Tak betul lah, tak pasti. Siapa punya tak tahu. Milik mesti milik. Maknanya ada kepastian lah. Dan melarang proses leveraging yang melampau. Dia tak dibenarkan lah. Dan mata wang tidak dikira sebagai komoditi. Mata wang ni dia relatif. Dia sentiasa nilai kertas tu tidak sama. Nilai yang not tu mungkin kita kata sama. Not RM50. Tapi sebenarnya kalau dia punya penggunaan sebagainya mungkin tak ada bernilai sangat. Dalam etika mana nilai syariah dan universal ni terhindar daripada aktiviti yang tidak beretika seperti hoarding, dan terhindar daripada aktiviti perjudian. Tak ada unsur perjudian. Barang-barang dan perkhidmatan yang tidak patuh syariah mesti semuanya patuh syariah. Ini orang sebut isu daging babi lah sebagainya kan, yang katakan daging import. Ini pun jadi isu juga. Maknanya kena patuh kepada syariah. Etika dia mesti patuh syariah. Apa yang syariah kata kena ikut lah. Dan seterusnya proses penyaringan dalam aktiviti pelaburan. Maknanya tengok ada tak unsur-unsur yang tidak pasti dan sebagainya. Dan toleransi dengan pelanggan yang mengalami kesusahan. Maknanya perlu ada toleransi. Dia kata saya dah lama nak cari ni, tapi duit tak cukup nak beli. Toleransi lah apa, banyak tak cukup tu. Kita untung mungkin berapa untung, kita tak ambil untung lah, bagi tolong lah dia harga modal. Tak ada masalah. Ada toleransi dengan pelanggan yang ada masalah. Okey, seterusnya perkongsian. Hubungan kontraktual yang berbeza, kontrak yang sebenar. Dan transaksi berdasarkan equity dan perkongsian risiko. Maknanya kena betul-betul lah. Kalau buka Petronas contohnya modal 1 juta, share berdua 500,000 seorang. Jadi kena ada hitam putih sebagainya. Dan ciri seperti terma-terma penting dalam perkongsian seperti pembagian keuntungan, risiko akan dinyatakan dengan jelas di mana ia berperanan sebagai mekanisme tambahan. Jadi tengok jelaskan satu-satu. Boleh ke tak boleh ke, berapa untung, berapa modal, ada perkiraan ni. Dan seterusnya urus takbir, ketulusan dan keterbukaan. Itu standard. Islam memang letak macam tu. Mesti tulus. Dia bukannya perlu kroni, nepotism ke apa, tak ada. Dan tambahan urus takbir syariah. Jadi kena ada tambahan lagi. Dengan akad-akadnya dengan segala macam. Dan risiko-risiko yang unik. Ada risiko dia. Fiduciary dan kebertanggungjawaban. Dan menitik beratkan dokumentasi dan kontrak yang jelas bagi kesesuaian dan kestabilan. Jadi nilai ini selari dengan nilai universal dalam bab muamalat. Jadi tak timbul kita kata
Oh dalam Islam saja tak. Dalam yang lain pun sama. Dalam bab aktiviti sebenar, ada dalam bab aktiviti sebenar tu yang Islam kita kena ambil. Yang Barat pun meletakkan beberapa garis panduan yang hampir sama. Dan juga dalam bab etika, maknanya secara etikanya macam mana. Dan perkongsian sama ada konvensional ke Islami ada sedikit situ persamaan. Dan urus takbir. Urus takbir lagi tambah satu lagi iaitu urus takbir syariah, patuh syariah. Right. Okey, kalau kita tengok institusi kewangan Islam, terdapat pelbagai institusi kewangan Islam dalam menjana ekonomi. Institusi Baitul Mal, wakaf, perbankan, takaful dan gadaian memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi negara. Malah institusi ini mendapat sokongan yang sangat menggalakkan daripada umat Islam di Malaysia. Itu salah satulah. Kita ada institusi zakat. Setiap negeri ada zakat masing-masing. Kita ada perbankan. Setiap bank hari ini dah ada window, Islamic window. Ada Baitul Mal. Ini apa ni kita kata pusat kutipan zakat. Baitul Mal, rumah harta. Ada wakaf, institusi wakaf. Orang pakai wakafkan harta. Bila dia wakafkan maka dia terhentilah hak dia daripada harta tersebut. Dia telah serah kepada Allah Ta'ala. Jadi maksudnya institusi-institusi yang sangat memberi impak yang besar. Okay, Baitul Mal contohnya. Bahasa daripada perkataan Arab, dua kosakata Al-Bait dan juga Al-Mal. Yang mana pertama berarti rumah, yang kedua berarti harta. Dia panggil rumah harta. Istilahnya Baitul Mal lah. Baitul Mal Menurut lisan Arab bermaksud rumah yang menerima suatu harta dan menyimpannya untuk diagihkan. Ini dalam lisan Arab rumah yang digunakan untuk menyimpan harta tetapi diserahkan, dibagikan kepada mereka-mereka yang berhak untuk menerima harta. Baitul Mal merupakan satu bentuk institusi kewangan harta dalam Islam. Ia terdiri daripada beberapa sumber hasil seperti zakat, harta wakaf, cukai-cukai atau kharaj dan lain yang mengumpul dan penggunaannya untuk kepentingan masyarakat dan negara. Istilah ini mungkin bank negara. Maknanya bank Baitul Mal ni bank negara sebab duit cukai semua masuk dalam tu. Duit zakat masuk masuk semua. Dan Baitul Mal dalam Islam punya konsep penggunaan harta yang luas dan berteraskan 3 asas falsafah utama yang merangkumi 3 unsur penting iaitu konsep harta. Pertama dia kena faham konsep harta, itu sumber lah. Konsep amanah itu dipanggil proses. Konsep keadilan sosial iaitu adalah tujuan penggunaan. Maknanya Baitul Mal ini adalah untuk keadilan sosial kepada semua orang. Alright. Pada awal kerajaan Islam ditemukan oleh Nabi Sallam, istilah Baitul Mal tidak wujud secara formal. Sebabkan usaha pada peringkat ini lebih kepada menyampaikan risalah dakwah dan menyebarkan Islam. Apalagi kerana harta diperoleh tidak sempat dikumpul lama kerana ia telah terus diagihkan kepada mereka yang memerlukan tanpa tangguh-tangguh lagi. Bagaimana semasa pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah, beliau telah menukar corak pentadbirannya sesuai dengan keadaan semasa dan di sinilah terbentuknya institusi kewangan tidak rasmi di mana masjid merupakan pusat pentadbiran yang menguruskan hal ehwal ibadat dan masyarakat. Keadaan tersebut berterusan hingga zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi meluas masa Sayyidina Umar Al-Khattab apabila perluasan wilayah baru dikuasai banyak mendatangkan perubahan dan perlu diatasi dengan bijaksana. Sehingga pada masa itu harta yang diperoleh telah digunakan untuk membayar gaji pekerja, membiayai perbelanjaan negara dan pembangunan ekonomi dan sebagainya. Jadi Baitul Mal berperanan cukup besar dalam pembangunan ekonomi. Okay. Dan di manakah sumber pendapatan daripada Baitul Mal? Yang pertama dipanggil kharaj. Kharaj ni maknanya
cukai dikenakan terhadap tanah yang dibuka oleh orang Islam. Maknanya buka tanah tu, tanam durian ke apa ke, atau perdamaian yang tidak dibahagikan kepada pejuang Islam tapi dia harta negara dengan pemilik yang asal. Maknanya ataupun dia kita kata berdamai, dia pergi satu kawasan, dia kata tak apalah kami walak lah dengan tuanku macam tu kan. Dia berdamai lah, peperangan atau dengan cara berdamai tetapi tidak dijadikan harta negara maknanya yang tidak dibahagikan, mungkin 1/5 pada harta tu masuklah kepada bank negara. Istilah macam itulah sekarang bank negara. Usyur, itu cukai dikenakan ke atas tanah yang dimiliki oleh orang kafir yang memeluk Islam tanpa melakukan peperangan, dan juga tanah yang dimiliki oleh pejuang Islam diperoleh daripada rampasan perang yang dibagikan oleh khalifah ni. Usyur. Jizyah ni apa? Jizyah ni iaitulah cukai yang dikenakan terhadap non-Muslim, iaitulah kafir zimmi. Yang tinggal di negara Islam, tinggal dalam negara Islam, itu jizyah. Wakaf, wakaf ataupun wasiat, penyertaan penggunaan harta secara manfaat untuk kebajikan umat Islam. Ni orang Islam Harta ataupun kafarah dikenakan seorang melakukan kesalahan syarak seperti melanggar sumpah, nazar, menggauli isteri pada bulan Ramadan dan melakukan zihar, menyamakan isteri dengan mahram dia, dengan adik-adik dan mak ni lah, tak boleh. Dan harta zakat, itulah kadar yang tertentu dari harta yang tertentu yang wajib diberikan, dibelanjakan kepada golongan yang tertentu, dan ia salah satu daripada rukun Islam. Ini harta zakat. Jadi sebenarnya ini antara sumber keuangan Islam, ataupun sumber perbankan Islam, ataupun istilah ini sumber kepada Baitul Mal ataupun pendapatan negara. Jadi kalau macam tu, banyak lagi sebenarnya harta lain. Contohnya istilah hari ni istilah cukai lah, cukai. Kharaj ke, usyur ke, jizyah tu semua cukai tu. Nama tu di rebrandingkan, ataupun pada masa itu cukai yang tertentu lah. Macam ni kita ada cukai pintu, kita ada cukai tanam, kita ada cukai pendapatan, cukai pendapatan, kita ada cukai macam-macam, cukai perniagaan macam-macam lah. Semua tu ada pendapatan lah, jizyah sebagainya. Right, yang kedua tadi dipanggil Baitul Mal, Baitul Mal. Baitul Mal tadi. Sekarang ni kita masuk zakat. Zakat ni apa? Zakat boleh ditakrifkan sebagai suci, tumbuh, berkat dan terpuji. Suci, tumbuh, berkat dan terpuji. Kalau dari segi pengertian, mensucikan harta dan diri orang kaya daripada bersifat kedekut dan bakhil, dan mensucikan diri daripada sifat dengki dan dendam terhadap mereka. Jadi kenapa semua orang kena bayar zakat? Maka orang kaya pun bayar zakat, kita pun bayar zakat, tapi taklah banyak mana. Jadi kita janganlah dengki kepada orang kaya. Istilah syarak, Dr. Muhammad Ishaq Al-Qardawi, zakat dari sudut istilah boleh ditakrifkan dengan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak, iaitulah mengeluarkan jumlah tertentu. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat kerana apa yang dikeluarkan itu bertambah banyak dan lebih bererti dan dapat menunjukkan kekayaan daripada binasa. Jadi sebenarnya harta yang kita keluarkan tadi itu diserahkan kepada orang yang berhak lah. Asnaf yang 8 itu, dan harta yang kita keluarkan itulah harta kita nanti yang sebenar. Dan daripada melindungi daripada binasa. Okay. Kalau kita tengok hukum zakat, zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam yang menjadi salah satu unsur penting bagi tertegaknya syariah Islam. Justru
diwajibkan zakat ke atas setiap Muslim yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan. Dan mereka yang enggan membayar zakat boleh diperangi. Manakala mereka yang menolak ketetapan wajib menunaikan zakat adalah dianggap kafir. Bahkan tercatat dalam sejarah Islam bahawa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah memerangi orang yang mengingkari perintah membayar zakat. Dan kewajipan menunaikan zakat jelas ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau bayang dan keluarkan zakat dan rukuk bersama, maknanya berjemaah bersama orang-orang yang rukuk. Alright, institusi kewangan Islam iaitu syarat zakat. Apakah syarat zakat? Yang pertama, orang yang bayar zakat tu dia mesti orang Islam, dia tak boleh orang kafir. Kalau dia Islam, maka dia dapatlah syarat untuk membayar zakat. Yang kedua, dia mesti merdeka. Merdeka, maknanya dia bukan hamba. Yang ketiga, milik yang sempurna. Harta tu milik dia. Kalau harta tu dia punya tetapi dia tak boleh buat apa. Contoh dalam KBSP. Jadi tak boleh buat apa lah. Melainkan KBSP keluarkan zakat. Itu lain lah. Kalau dia tak boleh nak buat apa, duit tak boleh keluar, mana tak boleh lah. Milik mesti sempurna. Milik dia betul. Hasil usaha yang baik sebagai sumber zakat. Contohnya dibuat perniagaan yang bukan ada haram. Ni kerja dia jual babi. Lepas tu dapat duit pada babi, dia bayar zakat kebabian. Tak boleh lah. Mana boleh. Dia ternak babi dan sebagainya. Tak boleh. Dia mesti usaha yang baik lah. Tanam pula dah. Apa ni, bela ikan patin ke, patin sangka ke, patin buah ke. Lepas tu dapat hasil, cukup haus sebagainya. Maka manusia tadi tu lah kena bayar zakat. Nisab, mana ada kadar tertentu. Lembu berapa ekor, kambing berapa ekor, unta berapa ekor. Kena keluarkan lah. Kira harta emas dan perak berapa. Harta pendapatan berapa. Dia ada nisab dia. Haul, genap setahun hijrah. Maknanya kita nak zakat ni cukup tak? Rasanya bulan Ramadan. Jadi senang nak ingat bulan Ramadan. Ramadan ke Ramadan. Jadi setiap sebelum 30 Ramadan, kita dah settlekan mana-mana zakat kita lah. Maknanya cukup lah. Setahun. Ini syarat zakat. Okey, zakat ni berapa banyak jenis zakat ni. Pertama zakat harta. Yang mana zakat ini merangkumi zakat emas dan perak, zakat perniagaan, zakat binatang ternakan, zakat pertanian, zakat wang, zakat ma'din, maknanya galian yang diperoleh pada perut bumi, sama ada beku ataupun cair di daratan atau lautan. Maknanya dipanggil zakat ini, maknanya ma'din ini galian. Contohnya gali-gali keluar air lah. Air galian kalau kat Malaysia ni kalau nak dapat air galian mohon dengan jabatan. Kalau mereka luluskan boleh lah, korek. Ataupun korek-korek keluar petroleum, maka dia ada zakat dia tertentu lah tu. Kunus, harta yang disimpan dalam bumi atau harta karun. Orang Melayu percaya harta karun ni. Keluar-keluar korek belakang rumah, tengok dapat sebaldi emas. Harta karun emas rupanya ditinggalkan oleh datuk kita dulu. Harta rikas, harta benda yang tersimpan dalam bumi yang terdapat tanda-tanda menunjukkan ia tersimpan sebelum kedatangan Islam. Atau jumhur ulama berbuat semua jenis simpanan jahiliah ni harta rikas. Contohnya dia ada patung kucing emas kan, orang Arab jahiliah kan. Tuhan dia dulu Arab Jahiliah lah. Orang Mesir dulu Tuhan dia adalah kucing kan. Patung kucing sebagainya. Tapi emas kena keluarkan zakat. Zakat saham serta zakat pendapatan. Zakat harta boleh dibayar bila-bila. Manakala kadar zakat harta iaitulah 25% daripada harta. Oleh itu zakat perlu ditunaikan apabila cukup syarat
kerana 2.5% tersebut sebenarnya merupakan hak 8 asnaf yang layak menerima zakat. Jadi harta kita ada orang yang layak menerima zakat. Orang miskin tadi tu. Okey, zakat fitrah. Zakat fitrah. Di mana zakat fitrah diperdukan ke atas individu lelaki dan perempuan Muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Dinamakan zakat fitrah kerana ia bertujuan mensucikan jiwa dan badan, dan kadar fitrah ditetapkan adalah 1 gantang Baghdad, makanan utama negeri berkenaan, atau bersamaan dengan 2.5 kilo, atau senilai dengannya pada bulan Ramadan bermula 1 Ramadan hingga 1 Syawal sebelum solat sunat Aidilfitri. Walau bagaimanapun, kadar ini mungkin berubah berdasarkan ketentuan pihak berkuasa negeri agama masing-masing. Jadi zakat fitrah ni tak kira kecil betul, tua muda semua kena keluarkan zakat fitrah. Kan? Zakat fitrah ni wajib per individu. Okey, itu jenis zakat. Zakat harta dan zakat fitrah. Okey, siapakah orang yang menerima zakat? Siapakah orang yang menerima zakat? Kalau kita tengok, orang yang menerima zakat, yang pertama fakir, dia panggil fakir. Itu orang yang tidak punya harta, yang tidak ada mata pencarian, atau ada mempunyai mata pencarian, bekerja juga, tetapi hasil pendapatannya tidak cukup untuk menampung keperluan asas seperti membeli makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya sesuai mengikut kehidupan masyarakat. Kedudukan masyarakat, mereka, maknanya kedudukan mereka ini lebih teruk daripada kedudukan orang miskin yang ada pendapatan mengatakan sebaliknya. Ada yang mengatakan pendapatan dan sebaliknya. Orang fakir ni istilah ini senang. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itu je lah. Dia tak ada harta, dia boleh ada harta mungkin untuk 2-3 hari boleh lah. Ini orang fakir lah. Maknanya tak ada harta, tak ada dia nak makan apa tak tahu. Ni fakir. Yang kedua, miskin. Iaitu orang yang ada harta atau mata pencarian tapi tidak cukup menampung keperluan sendiri-sendiri dan juga tanggungan. Dia tak mampu nak, dan tak sampai 15 hari pun harta yang dia ada tu. Kalau miskin, kalau fakir tadi untuk 2-3 hari pun tak sampai. Ini adalah asnaf yang menerima zakat. Yang ketiga, amil, iaitu orang yang mengutip zakat yang dilantik oleh pemerintah untuk mengutip, menyelenggara dan mengagihkan zakat kepada mereka yang berhak. Ini amil. Amil ni orang yang kutip zakat tu pun mereka ada bahagian mereka untuk diberikan zakat. Mu'allaf yang keempat, iaitulah saudara baru memeluk agama Islam, iaitulah orang yang dijinakkan hatinya dengan diberi bantuan supaya mereka tetap teguh menyintai Islam. Ada peragama mu'allaf ni orang yang dijinakkan hatinya, dia belum Islam lagi tapi baru jinak-jinak, kita pun dah boleh bagi kepada dia. Mudah-mudahan nanti terbukalah pintu hatinya. Ni kita kata mu'allaf. Seterusnya riqab. Riqab, itulah hamba yang diberi peluang oleh Tuhannya menebus dan memerdekakan diri secara ansuran, tetapi ia tetap tidak mempunyai wang tujuan tersebut. Contohnya, dia ada hamba perempuan, kamu kalau nak bebas, kamu kena bayar 1 juta. Kan? Secara ansuran. Maka dia pun bagi tahu kepada lembaga zakat. Zakat kata okeylah, kita bayarlah 1 juta tu. Maknanya riqab, hamba yang diberikan untuk menebus dirinya. Al-gharimin, orang yang menanggung hutang dalam perkara-perkara yang diharuskan oleh syarak, seperti berhutang demi memenuhi keperluan asas sendiri, berhutang untuk menyelesaikan masalah masyarakat tapi tidak mampu untuk menyelesaikan hutang tersebut,
apabila telah sampai tempoh ditetapkan al-gharimin, bukan berhutang sebab nak beli kereta Lamborghini Bugatti Ferrari, bukan. Tidak saya tentang bolehlah kita dapat asnaf zakat, dibelinya Alphard 360,000. Lepas tu minta pergi lembaga zakat Selangor, tuan saya ni nak bayar hutang lah, boleh tak saya dapat asnaf? Kau nak bayar hutang apa? Saya ni berhutang ni, hutang kereta dah. Berapa? 360,000. Hutang dia kepentingan peribadi. Al-Gharim ni adalah hutang untuk memenuhi keperluan asas saja. Dia hutang keperluan asas dan juga masyarakat, untuk menyelesaikan masyarakat. Boleh lah. Jadi kalau beli jet pejuang lah apa lah, tak ada kaitan. Ketujuh, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah memenuhi keperluan dan kemaslahatan orang-orang Islam demi menegakkan syariat Islam. Contoh kamu belajar ini bidang HR lah apa segala macam tu, tetap kamu fisabilillah. Kamu boleh layak mohon bantuan zakat sebab dianggap fisabilillah. Tapi apabila dia dapat zakat, jangan lepas dia pula tentang Islam. Okey. Yang ke-8, Ibnu Sabil. Musafir yang terputus perbelanjaan atau bekalan semasa di perantauan. Jalan-jalan pergi ke New Zealand, saya tengok beg duit kena rompak. Habis. Tak tahu nak pergi mana, tak tahu nak apa, duit pun tak ada, apa pun tak ada. Maka untuk meneruskan perjalanan yang bertujuan baik, dia mendengar oleh syarak. Jadi tujuan dia pergi New Zealand tu bukan tujuan dia nak pergi merompak. Merompak bank lah kat New Zealand, kan. Ataupun tujuan dia yang tak dipindahkan oleh syarak, tapi tujuannya saja nak melancong kerana Allah, tengok keindahan alam ciptaan Tuhan, tujuan baik. Maka dia berhak untuk mendapat zakat. Selain daripada 8 asnaf golongan ini, mereka tidak layak dan tidak berhak menerima wang zakat. Ustaz, anak yatim berhak tak? Berhak anak yatim. Ustaz, kalau anak yatim miskin, maka dia termasuk asnaf miskin. Dan yang bapak dia mati, bapak dia tinggalkan takaful 1 juta. Kaya dia. Jadi kena pegang duit tu, pegang mana, umur 18 nanti bawalah bagi kat dia. Dulu bapak kau tinggalkan duit kau 1 juta. Tapi masa tu 18 tahun tu 1 juta tu mungkin nilai tak ada apa lah. Tapi nak cerita macam tu lah. Ini antara asnaf penerima zakat. Alright. Masuk seterusnya wakaf. Wakaf. Siapa yang pernah wakaf dalam ni? Cuba tekan 1. Wakaf. Pernah wakaf. Tekan 1. Ada tak? Tak ada. Semua tak pernah. Fidah pernah wakaf. Orang lain tak tahulah pernah wakaf tidak. Wakaf lah. Wakaf ni akan menjadikan kita jadi baik. Orang baik. Wakaf RM1, RM2, RM3. Ada duit lebih wakaf RM10, duit lebih lagi RM100, duit lebih lagi RM1000. Kita belajar wakaf lah. Wakaf ni merupakan salah satu cara ibadat atau cara menghampirkan diri kepada Allah, bertakaruf kepada Allah. Maknanya kita wakaf ni sebenarnya kita nak kita ni dekat kepada Allah. Bukan dekat pada manusia. Ada orang wakaf. Ini dulu aku lah bina masjid ni. Dia bagi tahu TV3 kan. Dia pun bawa cik. Ni saya bayar dulu 24 juta ni. Siap lah masjid. Kalau orang kampung sini tak ada orang yang mampu bayar ni. Baiklah aku juga yang boleh. Dia bukan mendekatkan diri dengan orang. Lepas ni tuan-tuan jangan lupa nanti saya sebagai ahli majlis parlimen lepas ni. Ahli Dewan Undangan Negeri lepas ni. Nanti saya pengerusi masjid nanti saya nazir masjid. Dia bukan mendekatkan diri pada orang. Tapi ada orang dia wakafkan tujuan dia mendekatkan diri pada orang. Ada juga. Salah tak? Tak salah. Tobat lah. Kan kalau dah niat dia tak betul dulu, taubat. Ya Allah, dulu ni aku ni wakaf ni bukan kerana engkau. Ya Allah, terimalah ibadat wakafku. Minta pada Allah Ta'ala maha penerima taubat. Dan menerusi harta kekayaan. Wakaf juga merupakan salah satu ibadat yang awal darah Islam yang diizinkan syarak. Sebab tu Nabi bila sampai ke Madinah, dia beli tanah 2 orang, anak yatim tu lalu Nabi wakafkan ni, buat Masjid An-Nabawi, Masjid An-Nabawi. Ada wakaf ada dekat Mekah, Masjidil Haram, dibeli dan dijadikan harta umat Islam. Mana wakaf ni harta umat Islam.
Dengan amalan wakaf menjadi salah satu tradisi kepada pemerintah dan hartawan-hartawan muslim di abad di pertengahan Islam melakukan luas khusus dengan Arab dan Asia Tengah. Jadi melibatkan ibadat paling hebat. Contoh Universiti Wakaf adalah Universiti Al-Azhar. Ini Universiti Wakaf. Yang mana hebat universiti ni. Dan sehingga kebanyakan negara Arab ditubuhkan satu kementerian khas untuk mengendali urusan harta wakaf. Disebut sebagai harta wakaf terlalu banyak dan tidak tentu. Hari ini katanya 80 bilion ke apa dah harta wakaf. Orang ni mati nak wakaf. Orang ni mati wakaf. Lala tak terurus. Harta macam tu biar uji lah. Kita uruskan lah. Maknanya kalau boleh ada harta wakaf ni kita urus, buat bisnes, masuk saham sebagainya, dapat duit, buatlah macam-macam untuk sebarkan. Kalau Ustaz nak nanti Ustaz nak buat universiti wakaf, buat universiti swasta universiti wakaf yang swasta free, tak payah bayar tapi sumbangan daripada orang ramai. Student-student Ustaz lah macam Fidaw lepas ni kan jadi kaya sebagai bos dalam satu company. Dia Ustaz ni 1 juta Ustaz. Luar pula orang lain Marina kata Ustaz saya nak bagi 1 juta. Ni semua jutawan-jutawan dalam ni jadi ni harta wakaf ni hidup disebabkan mereka nampak kesan implikasi Contoh universiti wakaf kat Malaysia ni ada universiti dekat Cyberjaya tu. Apa pula Universiti Islam Malaysia Universiti Islam Malaysia. Tu harta wakaf tu mana universiti wakaf free dikatakan sumbangan dana dia adalah wakaf. Wakaf Sidi Raja Alright, namanya wakaf ni hebat sebenarnya tapi nak wakaf tak wakaf tu je. Apakah yang dimaksudkan wakaf? Wakaf ni maknanya berhenti, menahan, menghalang. Maknanya orang tu dah bukan milik dia lagi harta tapi telah diserah pada Allah. Jadi dia tak berhak nak tuntut. Dia baru datang. Ni saya nak tuntut harta saya. Pasal ni harta ni bapak saya punya. Kita pun tunjuk. Ni surat bapak engkau dulu lah wakafkan lah kepada madrasah kami ni. Kau pandai lah cari harta lain. Jadi dia terhalang. Tak boleh minta dah Wakaf ni apa? Wakaf ni apa harta yang ditahan oleh pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, warisan, hibah, wasiat di samping mengekalkan sifat fizikalnya dan untuk kebajikan dengan niat untuk mendekatkan diri pewakaf kepada Allah. Jadi tujuan wakaf-wakaf ni nak dekat diri kepada Allah. Kita tengok wakaf bergaduh kan, tak boleh lah bergaduh. Ada orang nak wakaf dia kata, saya wakafkan dulu ingatkan tak boleh jadi tanah komersial. Rupanya boleh jadi tanah yang komersial. Dia wakaf 1 ekar, duduk kat KL, dia ingat tanah. Tak apalah, wakaf je lah. Tengok macam tak ada guna. Tengok sekarang dah berbilion harta tu kan. Jadi macam tu lah wakaf ni beranak. Jadi minta ni, tak boleh lah. Kan diri pada Allah, bila nakkan diri pada Allah, maka kita dah lupa dah harta tu. Kita dah tak ingat dah. Kita dah serah pada Allah, walaupun orang tu tipu. Apa-apa kita dah dapat bersih dah. Dapat pahala dah. Jadi janganlah kita ungkit balik. Kalau kita ungkit balik, dapatlah kosong. Ustaz, saya ungkit dah sendiri Ustaz. Tapi macam mana dapat balik? Buat ikhlaskanlah diri balik. Istighfar minta Allah. Dapatlah balik Orang kata, kau dulu buat riak. Riak taubat lah. Dah tahu riak, taubat lah. Manusia kan kadang-kadang mengubah. Syaitan masuk, kawan-kawan masuk, keluarga masuk. Adik-adik beradik, anak beranak masuk. Kenapa lah kau wakafkan? Kan kami ni miskin. Kami kan susah. Wakafkan pula harta mak bapak kita ni. Kadang-kadang dia jadi kita sebut baik-baik lah. Inilah harta yang kita wakafkan, itulah harta kita. Harta kita makan tu belum tahu lagi. Okay. Kalau kita tengok Abu Hanifah kata wakaf dia apa? Menahan suatu aset, harta yang sah pemiliknya pewakaf. Yang harta kita lah. Ni tak, saya wakafkan tanah ni siapa punya ni? Bapak saudara saya punya. Bapak saudara ni kita tak tahu pun. Aku tak ada wakaf pun. Dan bersedekah manfaatnya ke jalan kebajikan. Jadi kita harta kita sendiri yang kita wakaf, bukan harta orang lain. Kalau kita tengok jumhur ulama mengatakan wakaf itu apa? Menahan beberapa harta yang boleh dimanfaatkan serta kekal asetnya dengan memutuskan guna pakai ke atas aset dari pihak pewakaf atau lain kegunaan harus atau diguna pakai penghasilannya ke atas kebaikan dan kebajikan kerana mendamping diri kepada Allah. Contohnya, saya wakafkan bangunan ini hanya 10 tahun je dia wakafkan manfaat. Saya wakafkan harta ini, tanah ini, dia wakafkan tanah, aset yang tak berubah lah. Aset maknanya harta tak alih.
Ada wakafkan manfaat. Contohnya saya wakafkan 20 biji pokok durian. Dia ada 100 pokok durian. 20 biji saya wakafkan hanya selama 20 tahun. Jadi nanti selepas 20 tahun dia tak wakafkan dah lah. Jadi wakaf ni berdasarkan perjanjian mulut ya. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan pemilik menjadikan manfaat yang dimilikinya. Dia ada harta ya. Sekalipun dimilikinya dengan menyewa. Contohnya dia sewa bangunan, rumah kedai, saya sewakan untuk pasti je tadi wakafkan harta dia ataupun untuk apa, atau dijadikan penghasilan seumpama wang. Dia buat satu dapat wang ni diwakafkan kepada yang memerlukan dengan jelas berlapaz, dengan jalan berlapaz dilapaskan. Dan untuk jangka masa yang ditetapkan oleh pewakaf 10 tahun 20 tahun. Dengan itu wakaf di sisi mazhab Maliki tidak pada maknanya pemiliknya aset yang diwakafkan hanya memutuskan hak menggunakan pakai sahaja. Dia menggunakan kepada pemakaian sahaja, bukan tukar terus status tanah tu. Dia itu mazhab Maliki, tapi dia hanya manfaat saja. Tiada tak dalil mengatakan wakaf ni. Al-Quran ayat surah Al-Baqarah 261 Allah Taala sebut Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bandingan derma orang yang menunjukkan harta di jalan Allah sama seperti sebiji benih yang tumbuh daripadanya 7 tangkai dan setiap tangkai itu ada 100 biji benih. Dan begitu dah Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas rahmat kurniaannya dan meliputi ilmu pengetahuan. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, dia akan dapat gandaan 700 kali ganda. 700 kali ganda. Dalam surah lain, surah Al-Imran ayat 92, Allah Ta'ala sebut laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man ittaqa. Kamu sekali-kali tidak akan mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriq. Maknanya kamu tak akan dapat kebaikan timur dan barat. Dalam ayat lain Ustaz tak ingat ayat tu. Itu ayat lain melainkan apa kamu mendermakan apa yang kamu suka. Jadi kalau kita ni kita kata kita baik, belum sempurna kebaikan, melainkan kita derma, kita bagi yang kita suka. Contoh, ada orang minta, okey, siapa nak derma baju? Jangan baju yang koyak-koyak kita bagi. Belilah baju kat pasaran tu, bagilah kat dia kan. Kita bagi yang kita paling suka lah. Kan? Itu yang hebat. Itulah dipanggil mencapai hakikat kebajikan. Kalau tidak, kita melakukan kebajikan tapi biasa-biasa saja. Dan suatu apa jua yang kamu dermakan, maka sungguh Allah mengetahui. Dan apa yang kita bagi, walaupun orang tak tahu. Contoh kita derma, selama ni tak ada pun orang puji. Memanglah kita tak beritahu orang. Tapi Allah Ta'ala tahu. Kan? Allah Ta'ala tak payah beritahu orang. Tak, saya nak beritahu orang boleh? Boleh beritahu. Tapi ada kita ni, kadang-kadang kita nak bagi tahu orang tu supaya orang pun sama-sama lah berderma, sama-sama lah berwakaf, sama-sama lah bantu orang susah. Itu saja. Okey, yang dalil lah ada tak dari Nabi? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, apabila mati anak Adam, iza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas, sadaqatun jariyah, ilmu yang tafa'ulah, waladun salih yad'ulah. Ni hadis Bukhari, hadis daripada Muslim hadis sahih. Bermati anak Adam, kita ni mati, maka kita tak dapat lagi beramal. Tapi yang akan beramal adalah benda yang kita pernah buat masa hidup dulu. Apa dia? Sedekatun jariyah. Iaitulah sedekah yang mengalir. Sedekah mengalir apa? Saya wakafkan masjid, saya wakafkan tanah, saya wakafkan ini. Ini mengalir. Sedekah yang mengalir. Mati kita selama mana bumi tu, masjid tu berdiri di situ, di atas tanah itu, maka kita dapat pahala. Kita dah duduk dalam, dah masuk dalam kubur, dah pahala masuk. Kita tak perlu beramal. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Contoh hari ni Firdaus rakam Ustaz punya video ni kan. Jadi video dia dimasukkan dalam YouTube. Maka ada kawan-kawan kamu dengar. Setiap kali kawan dengar, Firdaus dapat pahala. Ustaz pula
apa ni, ada orang lain pula ulang lagi dengar dapat manfaat, mereka beramal, mereka buat kajian terhadap video ustaz ni, Firdaus pun dapat pahala lagi. Sebab ilmu yang Firdaus rakam itu dia dapat pahala. Dapat pahala lah. Dapat manfaat. Lepas tu 20 tahun akan datang Firdaus dengar balik. Oh mana video dulu ustaz ni dah lupa dah lah. Tentang wakaf ni. Saya macam nak wakaf ni. Ustaz dia ada sekolah ke? Dia dengar balik. Oh rasa macam nak wakaf balik dah. Kan, maknanya ilmu yang bermanfaat. Sebab apa? Daripada ustaz terang ni dia rasa macam nak macam nak wakaf lah ni. Harta banyak ni tapi tak tahu boleh masuk dalam, bawa dalam kubur tidak harta. Harta yang boleh bawa dalam kubur adalah harta yang diwakafkan. Didengar tapi ilmu manfaat. Yang ketiga, anak yang soleh mendoakan kedua ibu bapanya. Jadi anak yang soleh ni dia sentiasa doa. Ustaz, saya tak sebutlah nama mak bapak. Yang penting apabila kita berdoa, mak bapak kita automatik dapat. Mak bapak ni dia terus dapat direct. Tapi apabila kita sebut kedua ibu bapa, maka automatik semua dapatlah yang ke atas. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu an. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, Umar telah mendapat sebidang tanah di Khaybar. Lalu dia datang kepada Nabi SAW untuk minta pandangan tentang tanah itu. Maka katanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat sebidang tanah di Khaybar. Jadi aku tidak membuat harta itu lebih berharga bagiku selain daripadanya. Dia kata aku tak nak buat apa, yang penting aku nak paling berharga kepada Allah, sedangkan aku ni nak rapat kepada Allah. Apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku? Maka Nabi SAW berkata, jika engkau hendak harta itu, bekukan tanah itu dan sedekahkan manfaatnya. Jadi kalau betul-betul engkau sayang harta itu, wakafkan. Itulah sebenarnya manfaatnya. Maka Umar pun sedekahkan manfaatnya dengan syarat tanah mauquf, tidak boleh dijual beli, tidak boleh dihibahkan, diberi, dan tidak boleh diwarisi, dipusakai. Tanah itu diwakafkan kepada fakir miskin, kaum kerabat, memerdekakan hamba saya, fisabilillah, ibnu sabil, dan tentu. Dan tidak ada yang halang orang yang menguruskan yang diberikan kuasa menjaganya, yakni nazir, untuk mengambil upah sebagai daripadanya dengan cara yang wajar, dan mengambil upah tanpa menganggap bahawa tanah itu miliknya sendiri. Jadi maksudnya boleh mereka nak ambil sedikit, apabila mereka urus, ambil lah. Itu dia panggil pengurusan harta tadilah. Kalau dia nak ambil upah, contohnya lembaga zakat Selangor, dia menguruskan, dia boleh dah ambil upah, bayar gaji sebagainya daripada sumber zakat tadi. Boleh sebahagian, bukannya banyak. Macam itulah. Ini maksudnya orang yang nak membayar zakat tadilah. Maknanya dia nak ambil, dia gunakan tu. Ini kita kata dalil untuk berwakaf tadi. Jadi Ustaz nak ingatkan yang ketiga, anak yang soleh tu sangat penting. Kena jadi anak soleh. Apa anak soleh? Mendoakan kedua ibu bapanya masih hidup, sentiasa berbakti, ziarah mak bapak, kan, jangan lawan cakap mak bapak, jangan tinggikan suara. Ada tak lagi dalil wakaf ni? Ijma'. Imam Qurtubi berkata, sungguhnya permasalahan wakaf adalah ijma', sudah disepakati. Ulama telah bersepakat di antara para sahabat Nabi yang demikian, Bakar, Umar, Osman, Ali, Aisyah, Fatimah, Amir bin As, Ibn Zubair, Jabir, seluruh mengamalkan syariat wakaf. Yang dulu wakaf. Orang sekarang ni pakai bisnes wakaf kurang. Boleh wakaf, bisnes lah, wakaf lah juga. Wakaf mereka baik di Mekah maupun di Madinah sudah dikenal masyhur oleh ulama. Tengok dalam tafsir Al-Qurtubi dan Mustadrah. Jadi maksudnya mereka wakaf, sehingga wakaf yang paling hebat hari ini adalah Osman bin Affan. Sehingga ada bank Osman bin Affan. Dia dah mati lama tapi harta dia ada sampai sekarang. Tak boleh reti. Begitulah. Wakaf Abu Bakar As-Siddiq terhadap Masjid An-Nabawi sebagian tanah tu kan. Jadi sampai sekarang orang yang sembahyang Masjid Nabi, Abu Bakar dapat sebab tanah dia. Wakaf dia kan. Jabir berkata, tiada seorang dari sahabat Nabi yang memiliki kemampuan dan kelapangan rezeki kecuali pasti mereka kalau dia sudah ustaz dia wakaf lah. Apabila dah kaya nanti wakaf lah. Ambil sekadar buka sekolah hebat lah. Kalau kita buka sekolah, selagi mana orang tu belajar, dia berzikir, sembahyang, ajar Quran je. Oh, dia dapat pahala mengalir. Ini hebatnya. Okay, dan Imam Tirmizi mengatakan wakaf telah diamalkan oleh para ulama, baik daripada kalangan sahabat maupun orang yang lain, dan
saya tidak melihat ada perbezaan pendapat kalangan umat mutaqaddimin tentang pembelian wakaf, baik wakaf tanah pun wakaf yang lain. Wakaf duit. Ustaz, saya tak ada tanah, duit boleh tak? Wakaf duit lah. Ni ada wakaf Selangor lah, wakaf Johor lah kan. Duit, bayar bulan-bulan. Bayar contohnya RM30, RM1 sehari. Boleh. Bom bayar terus kan. Itu contoh lah mana kita dapat setiap hari kita berwakaf RM1 sehari. Boleh, tak ada masalah Okay, rukun wakaf ni apa? Pertama ada pewakaf, wakif dia panggil. Mana orang yang mewakafkan. Yang kedua ada mauquf, harta yang diwakafkan. Apa bendanya? Saya wakafkan duit, saya wakafkan tanah, saya wakafkan apa Ada sirah pernyataan wakaf, disebut perkataan saya wakafkan. Ada perkataan tu Dan ada mauquf alai, orang yang menerima. Saya terima wakaf anda, saya terima wakaf ustaz, saya terima. Maknanya 4 ini rukun dia. Ada pewakaf, ada harta, ada perkataan yang sebut lafaz wakaf tu. Dan ada penerima. Saya wakafkan tapi penerima tak ada. Pelik. Penerima tu maksudnya dia dapat duit. Contohnya kita wakafkan dekat wakaf Selangor. Jadi kita masukkan transfer dan tu kita sebut wakaf. Apabila ni telah diterima. Maknanya kan ada dituliskan transaksi diterima. Transaksi lulus. Tu maknanya terima lah tu. Jangan kena perkataan juga mulut. Tak semesti mulut. WhatsApp pun tulis saya terima. Ataupun transaksi telah diluluskan. Tu penerimaan wakaf lah. Dia tahu duit tu dah masuk. Okey, rukun wakaf. Wakif, pewakaf. Syaratnya apa? Mestilah memiliki secara penuh harta yang diwakafkan. Dia punya lah. Dia telah merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa dia kendaki. Berakal, dia bukan gila, bukan dipaksa. Balik, dia telah balik. Pilihan sendiri berwakaf dan tidak ada dipaksa. Ikhtiar bin nafsi, maknanya dia telah buat sendiri, bukan tiba-tiba ada orang lain paksa dia ataupun selainnya. Okey, seterusnya mauquf, harta yang diwakafkan. Harta tu mesti benda yang dapat diambil manfaat. Jangan wakaf dimanfaatkan Harta diwakaf mesti nilai harga. Mutaqawwim harta diwakafkan adalah milik sempurna oleh seorang berwakaf. Maknanya harta tu sempurna diwakafkan untuk tujuan baik dan tidak menyalahi syarak. Bukan tujuan untuk dia buat apa-apa benda tak sepatutnya. Mauquf alai, penerima wakaf. Orang yang boleh untuk memilih harta. Ahlan li tamlik. Maknanya harta yang boleh untuk memiliki harta itulah. Kan? Orang Islam, merdeka. Kafir zimmi boleh memiliki dan menerima manfaat harta wakaf. Manakala orang yang tidak sempurna akalnya, hamba saya orang gila, tidak sah menerima wakaf. Jadi kalau penerima tu boleh kafir zimmi yang bukan menguasai Islam. Penerima wakaf mampu menjadi manfaat wakaf sebagai harta takarrub. Maknanya orang yang menerima tu boleh mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi itu dipanggil penerima wakaf tu mendekatkan diri. Bukan kita bagi dia, tambah jauh, pokoknya buat disko harta wakaf. Tak boleh lah. Alright. Seterusnya, sirah, pernyataan wakaf. Dengan menyatakan wakaf dibuat sama ada lusan, tulisan ataupun bahasa isyarat. Lafaz sama ada secara sore atau kinayah. Bolehlah. Saya serahkanlah harta ni, tapi niat dia wakaf. Boleh juga. Yang jelas, maknanya sore, lafaz yang sore ni jelas, saya mewakafkan harta saya. Kan? Kelapas kinayah, maknanya hartaku adalah sedekah kepada fakir miskin, sedekah. Tapi dia niat dia wakaf. Boleh, tak ada masalah. Okey, bentuk-bentuk wakaf. Suatu perwakafan boleh dibagikan pada dua. Wakaf am, wakaf khas. Kalau wakaf am ini, iaitulah merupakan mana-mana bentuk harta wakaf yang buat tujuan kebajikan dan khairat umum tanpa menentukan mana-mana beneficiary secara khusus. Maknanya apa-apa benefit secara khusus, sama ada terdiri pada individu ataupun mana-mana organisasi. Dia tak sebut saya wakafkan harta saya ni lah untuk Islam. Dia sebut umum saja. Pewakaf daripada kategori boleh diaplikasi pada mana tujuan kebajikan untuk meningkatkan lagi imej Islam. Contohnya pewakaf tanah tujuan secara umum dan tujuan kebajikan. Wakaf tidak mensyaratkan sebarang syarat terhadap wakaf. Jadi tak syarat.
Wakaf khas pula bersifat khusus. Apabila pewakaf menentukan wakaf yang dibuat tujuan-tujuan khusus. Dengan benda secara khusus. Dan pewakaf khas, seorang pewakaf akan menetapkan daripada awal lagi kepada siapakah wakaf ini dibuat dan untuk apakah tujuan wakaf ini. Dia mesti diaplikasi. Contohnya, mewakafkan tanah untuk kubur. Untuk kubur lah. Ataupun tanah untuk orang miskin. Maka untuk orang miskin. Kena ni lah. Tentang tentang tertentu khusus beneficiary tertentu lah. Secara beneficiary tertentu. Okey, perbankan Islam. Perbankan Islam. Perbankan Islam merujuk pada sistem perbankan yang mematuhi undang-undang Islam yang dikenali sebagai undang-undang syariah. Jadi itu perbankan Islam. Dan prinsip asas yang mentadbir perbankan Islam adalah perkongsian untung risiko antara pihak-pihak berurus niaga, jaminan keadilan untuk semua dan urus niaga berdasarkan aktiviti perniagaan atau berasaskan aset. Dan prinsip ini disokong oleh nilai-nilai teras perbankan Islam yang menggalakkan perdagangan kepada tak boleh, spekulatif itu tak boleh. Ini maknanya perbankan Islam. Maknanya ada di sana beberapa perkara lah, sama ada untung rugi sebagainya. Islam seperti ijazah usaha syarikat itu dikongsi. Institusi perbankan mempunyai flexibility, kreativiti dan pilihan dalam penghasilan produk kewangan Islam. Dia boleh buatlah macam nama. Tambahan pula dengan menekankan keperluan untuk urus niaga yang disokong oleh kegiatan perdagangan atau perniagaan sebenar, peniaga perbankan Islam menetapkan piawaian lebih tinggi untuk pelaburan serta menggalakkan kebertanggungjawaban dan penghindaran risiko. Kewangan Islam telah berkembang pesat sejak mula diperkenalkan era 70-an, aset semasa dan aset di bawah pengurusan perbankan Islam global 750 bilion dan dijangka mencecah 1 trilion menjelang 2020. Ni kita kerja lama sekarang dah aset dia telah sampai ke 1 trilion. Hari ni perbankan Islam dah sampai 1 trilion. Kurang 2020. Okey. Terdapat lebih kurang 300 institusi kewangan Islam seluruh dunia beroperasi 75 negara menurut Asia Banker Group, research group 100 bank terbesar dunia mencatat kadar pertumbuhan aset tahunan sebanyak 26.7%. Lebih kurang. Dan kita kata kewangan Islam lebih 83 hari ini dah dekat 40 tahun. Dengan Akta Bank Islam 83 memberikan Bank Islam pertama ditubuhkan negara seterusnya dengan liberalisasi sistem kewangan Islam sehingga wujudnya perbankan Islam hari inilah. Dan rekod prestasi Malaysia panjang dalam pembangunan industri kewangan domestik selama 30 tahun. Kita kerja ni sebelum 2010. Dasar kestabilan kewangan yang utuh melengkapkan kekayaan kewangan sistem kewangan dan pada masa perbankan Islam berjumlah 65 Okey, kita tengok senarai perbankan Islam di Malaysia sekarang ni. Ini tahun 2015. Ni 2015 Ustaz Bazli Ustaz Bazli ni orang yang buat slide ni tahun 2015. Affinbank, Islami apa semua tu kan. Secara keseluruhan 1172. Maknanya semua dah ada Islamic. So it's bank muamalah Asia Finance Islamic, Bank Alien Islamic, semua bank-bank dah ada Islamic, tak ada lagi masalah. Saya Ustaz tak tahu nak buat perbankan mana ni, nak melabur kat mana ni. Okey, sisi kewangan komponen sistem kewangan Islam. Jual beli, pinjaman, cagaran, simpanan macam-macam jual beli perdagangan, ada perantara pinjaman, simpanan, pelaburan sebagainya lah. Ni barang sebagai perantara, jual beli, pinjaman, cagaran, simpanan. Ni kewangan sebagai perantara, jual beli, peminjam, simpanan, pelaburan. Jadi ini antara komponen-komponen dalam kewangan Islam
Dan pandangan terhadap perincian ekonomi Islam. Kita boleh tengok kewangan Islam ada takaful, ada pemasaran modal insan, unit amanah, unit trust, macam-macam ini. Kalau pemasaran wang antara bank, equity, zakat, wakaf, baitul mal, perbankan Islam. Ini semua ini antara penjana pendapatan ekonomi Islam. Sebab itu orang kata kalau Islam mentadbir pemerintah senang, tak terpalit dengan masalah. Dan kalau kita tengok produk-produk dalam perbankan Islam, contohnya konsep perbankan Islam menawarkan produk yang berteraskan syariat Islam. Ia berbeza dengan produk yang ditawarkan oleh perbankan konvensional yang membebankan pelanggan dengan memasukkan unsur bunga, riba dan ketidakpastian gharar dan perjudian maisir. Dan pelaksanaan perbankan Islam telah mendapat perhatian orang ramai sama ada orang Islam atau bukan Islam kerana unsur utama diterapkan adalah berteraskan keadilan dan jelas. Dan dalam operasinya, Bank Islam menerapkan proses atau pelaksanaan belancakan prinsip syariah. Contohnya mudharabah, musyarakah, murabahah, wadi'ah, qardul, ijarah, ar-rahnu, baik bisamin ajil, baik salam. Macam-macam lagi produk-produk dalam perbankan Islam. Dan jangan kita beranggapan tak tahulah, sama je tak, lain. Tak sama jangan kita beranggapan sama. Contohnya antara produk perbankan Islam wadi'ah, mudharabah, musyarakah. Itu contoh kan. Wadi'ah adalah sesuatu yang ditinggalkan pada orang dijaga. Secara terang dan tidak terang. Maknanya kita cakap bank tolong jaga harta aku, bank pun jaga kan. Rupanya bank laburkan sikit. Lepas tu kalau ada dapat dia bagilah sikit untung tu, bagi sikit. Dia jaga. Wadi'ah ni merupakan mekanisme membenarkan seorang untuk mengamanahkan aset miliknya kepada seorang lain tujuan simpanan. Disimpanlah. Dan amalan perbankan Islam semasa wadi'ah dhamana, simpanan yang dengan jaminan. Pada bentuk wadi'ah diterima pakai secara meluas. Maksudnya kontrak wadi'ah dhamana ni, dhamana ini itu isi perbankan Islam bertindak sebagai penyimpan dan pemegang amanah bagi dana yang didepositkan oleh pelanggan dalam institusi perbankan Islam. Namun, memandangkan pelanggan lazimnya membenarkan isi Islam menggunakan deposit simpanan, maka Bank Islam bertanggungjawab menjamin deposit itu. Jadi, sebabkan kita simpan, lepas tu bank guna pula, maka dia dijamin. Kalau syarikat, kalau bank rugi ke tetap, bank akan bayar balik sebab dia jamin. Sebagai balasan dan tanda penghargaan atas penggunaan deposit tersebut, Bank Islam atau budi bicaranya memberikan hibah kepada pelanggan. Jadi bagilah sikit hibah. Wadi'ah berbeza dengan konsep syariah, wadi'ah dan qardul hasan. Wadi'ah dhamana ni simpanan selamat bagi dengan jaminan. Merujuk pada urus niaga di antara pendeposit pelanggan dan pemegang amanah bank untuk menjaga barangan dan wang dengan selamat. Dan pihak bank institusi ini menjamin barang wang tadi dan dia pulang sewajarnya tertakluk pada bank. Jadi sebab itu kalau kita duit dalam bank, bila-bila kita boleh ambil. Sebab bank hanya pemegang sebab kita minta dia pinjam. Nak ambil esok, lusa boleh. Qardun pula apa? Pinjaman dengan jaminan, kontrak merujuk transaksi antara pemberi pinjaman iaitu pelanggan dan peminjam bank. Pihak bank dalam situasi menjamin pemulangan wang dan mengembalikan kepada pelanggan dengan sewajar tertakluk pada peraturan bank. Okey, kalau kita tengok wadi'ah, Majlis Penasihat Syariah adalah bertanggungjawab pertimbangan terhadap perkara berikut. Dalam konteks kewangan semasa, wadi'ah merupakan kontrak yang melibatkan pemilik aset mendeposit aset pada pihak lain atas dasar amanah tujuan simpanan. Simpan. Jumhur fuqaha miskin, fuqaha orang pakar mengklasifikasikan wadi'ah sebagai akad amanah. Yad amanah iaitulah aset yang diserahkan untuk simpanan penerima wadi'ah menerima satu amanah dan penerima wadi'ah dipertanggungjawabkan untuk menggantikan set wadi'ah yang dalam simpanan ekoran kecuaiannya. Walau bagaimanapun majoriti ulama berpandangan bahawa sekiranya institusi kewangan menggunakan wang yang diamanahkan untuk disimpan, maka kontrak tersebut telah bertukar menjadi kontrak qard. Daripada wadi'ah kepada qard sebab digunakan duit tadi. Akademik PK OIC telah menetapkan bahawa deposit dalam akaun semasa sama ada simpanan di institusi kewangan Islam atau konvensional merupakan pinjaman dari sudut PK kerana institusi kewangan
yang menerima deposit menjamin deposit tersebut dan mesti memulangkan deposit tersebut jika diminta. Kalau dia nak minta pulangkan balik, dia kena pulangkan ya. Dan pandangan ulama semasa berhubungan dengan hukum wadi'ah yang disimpan di institusi perbankan Islam adalah selari dengan pandangan dikemukakan oleh ulama silam, itu sekiranya penerima wadi'ah menggunakan aset wadi'ah dengan izin pendeposit, wadi'ah dianggap qard. Jadi daripada wadi'ah ke qard, beza dia tadi. Kalau diguna duit tu, maka dapatlah qard. Okay, seterusnya mudharabah. Mudharabah ni iaitulah kata perkataan darab fil ard. Darab fil ard. Itu berjalan atau memukul muka bumi kerana setiap permukaan aktiviti dijalankan memerlukan perjalanan. Ya. Jadi apa kita nak faham tentang mudharabah ni? Dipanggil juga qirat oleh pendidik Hijaz. Bermakna muamalat seorang pekerja dengan menentukan bahagian keuntungan. Dia nak bahagikan keuntungan. Iaitulah satu akad perkongsian untuk mendapatkan keuntungan dua belah pihak. Iaitu pihak pertama dikenali sebagai modal, Rabbul Mal, pemilik harta. Manakala yang kedua dipanggil sebagai usahawan ataupun pengusaha modal, mudharib. Mudharabah menurut bank negara kontrak antara pemilik modal, Rabbul Mal dan usahawan mudharib, di mana pemilik modal bertanggungjawab menyediakan modal yang diusahakan oleh usahawan. Sebagai keuntungan diperoleh dikongsi pemilik modal dan usahawan mengikut nisbah perkongsian, profit sharing ratio lah. Manakala kerugian berlaku akan ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat bahawa kerugian berlaku bukan kerana salah daripada orang usahawan. Jadi kalau dia share dengan bank, bank bagi modal sebagainya, maka keuntungan itu di-share lah. Konsep dia apa? Konsep dia antara produk-produk lain. Prinsip mudharabah digunakan dalam sistem operasi perbankan Islam, iaitulah dalam dua kaedah antara bank sebagai pengusaha modal dan pemilik modal, juga dilakukan antara bank sebagai pemilik modal dan pengusaha. Manakala kerugian yang diambil akan ditanggung oleh pemilik modal, dan operasi mudharabah boleh dijelaskan seperti berikut. Seorang menyediakan modal pada bank setelah perjanjian dengan syarat disetujui antara pemilik modal dengan bank dan bank pengusaha, bank sebagai pengusaha. Atau dalam bentuk aset atau aktiviti perniagaan yang disetujui. Contohnya, saya ada duit 100,000, saya pun serah pada bank. Bank akan uruskan. Keuntungan tidak boleh ditetapkan, keuntungan akan dikongsi antara pemilik modal dan bank, itu pengusaha modal seperti yang telah disetujui, manakala kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal secara tidak langsung dan telah mengurangkan jumlah aset, modal atau pelaburan. Seterusnya, jumlah yang ada dilaburkan di bank. Macam itulah, anda ada duit. Itu nombor satu, bank. Kedua, pelaburan aset, untung, barulah dikira. Itu kaedah macam itulah. Seterusnya ada musyarakah. Iaitulah syirkah, pencampuran antara harta dengan harta yang lain sehingga pencampuran tidak dapat dibezakan, dan juga syarat musyarakah satu akad antara dua belah pihak atau lebih yang mana kedua-duanya bersepakat untuk melakukan perniagaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi dia share lah. Jadi musyarakah ni istilahnya merupakan akad perkongsian di antara dua atau lebih bertujuan untuk membiayai operasi perniagaan dan semua pihak yang terlibat memainkan peranan dalam menyumbangkan modal sama ada tunai atau kaedah lain, dan keuntungan yang terhasil daripada perniagaan tersebut akan dibahagikan berdasarkan pembahagian atau nisbah yang telah disetujui semasa akad, manakala kerugian juga akan dirasai bersama dengan nisbah sumbangan modal masing-masing. Dan konsep musyarakah pada hari ini banyak digunakan institusi perbankan Islam seperti merangkumi pembiayaan modal kerja, working capital financing, pembiayaan dengan pembiayaan aset. Dan banyak lagi lah kalau ikutkan. Pembiayaan berdasarkan kontrak musyarakah mutanakishah, mutanakis. Maknanya daripada sebuah perbankan Islam menawarkan produk pembiayaan perumahan secara Islam berdasarkan musyarakah mutanakis. Secara umumnya, modus operandinya pembiayaan perumahan tersebut berdasarkan berikut. Pelanggan ingin membeli harta, tanah, membeli pembiayaan institusi kewangan macam Ustaz. Ustaz menggunakan baru ni beli rumah menggunakan mutanakis. Bukan baru ni, 10 tahun lepas. Institusi kewangan Islam, pelanggan membeli harta tersebut secara bersama berdasarkan pembagian peruntukan. Contohnya 90-10. Ustaz 10%, bank 90%. Bergantung kepada pembiayaan yang diperoleh. Tengoklah. Dan bayaran pendahuluan oleh pelanggan dikira sebagai permulaan. Jadi Ustaz 10% lah. Bahagian aset yang dimiliki bersama oleh sektor Islam akan disewakan secara ijarah kepada pelanggan. Jadi sebabkan
Ustaz punya 90%, Ustaz punya 10%, bank 90%. Jadi bahagian yang 90% tu Ustaz sewa. Jadi Ustaz menyewa lah. Jadi Ustaz beli harga dia, kata silap Ustaz, RM200,000. Jadi Ustaz hanya bayar 20%, RM20,000. Bank bayar RM180,000 kepada developer. Jadi Ustaz bayar kepada bank itu dia anggap sewa. Sewa selama berapa tahun? 30 tahun sebanyak RM1,000 sebulan. Dalam maknanya 90% itulah sewa. Sehingga habis sewa. Jadi apabila nilai sewa tu habis, itulah dianggap perkongsian tadi. Jadi harta tu jadi milik Ustaz. Walaupun Ustaz beli harga 2010 dulu, harga dia adalah RM200,000, sekarang harga dia RM500,000. Jadi kaedah dia macam itulah. Maknanya dipanggil secara ijarah, disewakan secara. Jadi ada akad dia. Masa kita tanda tangan tu ada akad-akad dia. Dan bayaran ansuran bulanan akan digunakan oleh pelanggan untuk membeli bahagian pemilikan keuangan secara beransur-ansur sehingga keseluruhan bahagian pemilikan institusi keuangan dibeli sepenuhnya. Barulah Ustaz anggap mana bayaran bulanan tu digunakan oleh pelanggan. Maknanya bank kata tadi bayar disewakan kepada pelanggannya. Maknanya bahagian aset yang dimiliki bersama tadi disewakan kepada pelanggan. Maknanya kepada pelanggan lah. Dan bayaran ansuran bulanan tu Ustaz anggap beli secara bayar ansur-ansur lah. Nilai tadi. Jadi itu antara lah. Jadi banyaklah perbahasan dalam perbahasan kita kata perbankan Islam. Dan untuk maklumat lanjut produk perbankan Islam boleh rujuk lah. Wallahu a'lam. Alright. Off record Fidaus.